Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat ini fungsi majlis, asatizah, para alim ulama, ambil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sekarang kita masuk iaitu penjelasan wa'lam anna daqa'iqa ilmi tasawuf. Ketahuilah. Jadi menerangkan tentang hakikat, bahasa hakikat. Dalam ilmu tasawuf ini, kemusykilan yang paling besar pada hari ini adalah hakikat yang dibahas oleh ulama tasawuf kadang-kadang menggunakan bahasa yang sedikit kurang sesuai untuk dikonsumsi orang awam. Yang ini is not a public consumption. Dipanggil perkataan isu yang tidak public consumption. Saya bagi contoh kitab hakikat macam Imam Ibn Arabi, Fusus Hikam. Ada suatu ibarat, ada bukan satu, beberapa ibarat membicarakan tentang para nabi, kan, berbuat ABC, yang orang menganggap kononnya Ibn Arabi itu su'ul adab, mengkritik Nabi. Contoh dia bukan kritik Nabi, dia hakikat di mana segala sesuatu yang terjadi di alam ini kan adalah perbuatan Allah, kan? Tauhidul af'al. Bila kita kata tauhidul af'al, so benda tu terjadi kerana takdir Allah terhadap si fulan. Contoh dia, tak kisah Nabi atau bukan Nabi, tauhidul af'al. Kan? Tapi bila jadi public consumption, orang tak faham, dia akan menganggap negatif. Tapi orang yang faham, dia akan anggap dia sedang berbicara dengan hakikat, kerana hakikatnya segala sesuatu baik dan buruk datang daripada Allah. Contoh paling mudah, qada dan qadar khairihi wa syarrihi min Allah. Qada dan qadar baik dan buruk datang daripada Allah, betul? Sekalau kita cakap dengan orang awam, seseorang tu dia buat maksiat ke, dia buat baik ke, Allah ni yang berbuat, dia boleh banyak makna. Ada orang boleh tuduh kita sesat. Kerana apa? Dia kata dia bagi izin kepada pencuri untuk mencuri, sebab dia kata bukan pencuri yang buat, Allah yang buat. Orang boleh sesatkan. Ada orang dia akan faham, oh dia ni Jabariyah. Contoh dia boleh tuduh Jabariyah. Ada orang pula dia akan faham, oh memang Allah yang mencuri, ni bukan manusia, ni Allah yang mencuri. Bukan menuduh Jabariyah, dia memang berfaham Jabariyah. Jadi Jabariyah sebab dia jadi public consumption. Sebab itu ulama ilmu kalam bila berbicara seperti ini, dia ada satu klausul. Satu klausul dia ni, dia punya klaus dia tu, dia ada buat satu ketentuan. Qada dan qadar baik dan buruk datang daripada Allah, kan? Betul. Tapi kita tidak sandarkan keburukan kepada Allah, ta'adduban, kerana beradab dengan Allah. Ni kalam Syekh Nawawi Banten. Ini bahasa ilmu kalam. Jadi memanglah hakikatnya baik ibadah dan maksiat datang daripada Allah, hatta maksiat.
Tapi kenapa kita tak sandarkan maksiat kepada Allah? Ta'adduban lillahi ta'ala. Itu senang nak faham bagi ulama ahli kalam. Tapi bila berbicara di kalangan ulama, orang yang berbicara tentang hakikat, nak bagi kefahaman yang sejati, yang sebenar, tak selesaikan masalah. So dia tak tahu kalau ada orang buat maksiat tu hakikatnya siapa yang jadikan. Kita jangan sandarkan kepada Allah beradab. Ya, tahu beradab, cuma nak tahu hakikat ni macam mana. Ni perbahasan tauhidul af'al. So entah akan tergelincir menjadi qadariyah bila entah nafikan baik sahaja daripada manusia, daripada Allah, yang buruk kita buat. Dengan keyakinan, keimanan hakiki seperti itu jadi Mu'tazilah. Entah akan jadi Jabariyah kalau entah kata, tak, ini semua Allah buat. Yang mencuri itu Allah, yang berzina itu Allah, yang ni Allah. Itu Jabariyah. Jabariyah, betul-betul hakiki Jabariyah. Sesatlah, sesat. So entah akan menjadi ahli sunnah di sisi ahli hakikat bila entah menerangkan ma ramaita idh ramaita walakinnallaha ramah. Ma ramaita, engkau tidak melempar, idh ramaita, Allah sabitkan ketika engkau melempar. Walakinnallaha ramah, tapi Allah lah hakikatnya yang melempar. Ini bahasa hakikat. Firman Allah tu adalah lughah, bahasa hakikat. Maksud dia, Allah nafikan dulu perbuatan itu ada daripada manusia. Dari segi hakikatnya, segala takdir baik dan buruk adalah Allah SWT menentukan, kan? Ma ramaita. Tapi Allah tak nafikan wujudnya perbuatan yang secara zahir lahir daripada entah. Secara zahir adat lahir dari entah. Idh ramaita, ketika engkau melempar, Allah sabitkan, kan? Idh ramaita, idh fujaiyah, ketika engkau melempar. Cuma Allah ingatkan, walakinnallaha ramah. Tauhidul af'al, hakikat sejati segala sesuatu, hakikatnya Allah yang melempar. Nampak? Ni bahasa hakikat yang orang awam susah nak faham. Entah terangkan macam mana, masih banyak yang tak faham. Bila anak sejak 2019 anak balik, anak syarahkan bab ni di banyak tempat, anak nampak ada MC lah, kita panggil MC. Bila sebut macam tu, dia akan lari kepada dia. Tapi walaupun bagaimana, kita dituntut untuk usaha. Sebab dia takut orang awam dengar, nanti orang awam tak nak usaha. Yelah, saya faham. Memang betul lah, maka sabar walaiha maka sabat. Kan? Tapi ada pula yang tak faham. Contoh dia yang berlaku di Palestin lah, yang azab lah. Ini bukan Allah ni perbuatan. Kan? Kita boleh merubah takdir. Macam-macam lah, kan? Takdir, tak faham isu takdir. Sebab dia tidak benar-benar difahamkan kepada masyarakat dengan cara yang betul. Sama ada pendekatan ilmu kalam maupun dari pendekatan ahli hakikah. Ahli hakikah ni ahli tasawuf. Tapi kalau pergi kepada ahli tasawuf, Imam Ibn Athaillah Sakandari, dia karang kitab khusus nak terangkan isu ni. Nama dia At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Kitab tersebut At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Kalam ni hakikah susah. Macam yang saya selalu bagi contoh, seseorang masuk syurga kerana rahmat Allah, dimasuk neraka kerana adil Allah, kan? Kalau orang yang mengambil hakikat tanpa syariat, dia kata tak pedulilah aku solat tak solat, Allah dah tentukan sejak azali aku ada di syurga atau neraka. What's the point? Kalau aku tak solat pun, kalau takdir aku dah memang masuk syurga, aku masuk syurga lah. Tapi kalau aku solat macam mana pun, kalau Allah takdirkan aku masuk neraka, nerakalah aku. So what's the point? Dia kata situ, lebih aku tak payah solat. Ini kejahilan orang ahli hakikat tanpa syariat. Lepas tu ada pula orang yang Qadariyah.
syariat tapi tanpa hakikat. Dia solat, aku solat sebab aku nak masuk syurga. Dengan dia yakin, kalau aku solat ni Allah wajib masukkan aku dalam syurga. So aku dah solat ni. Kalau Allah tak masukkan dalam syurga, Allah zalim. Dia kata macam tu. Itu salah lah, tak betul. Siapa kata macam tu? Tapi kita buat. Kita buat sebab kita hamba Allah. We obey Allah's command. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu. Kita berharap masuk syurga sebab kita tahu kita tak kuat menanggung api neraka. Kita berharap masuk syurga. Tapi kita iman bahawa kita tidak akan masuk syurga melainkan rahmat Allah. Kita pasti akan ada api neraka dengan keadilan Allah. Ni hadirin walaupun Allah. Dari sini so kita berbuatlah. Ini kalam hakikat. So entah semua kena faham benda ni. Sebab balik nanti habis degree, habis master ke, dah habis degree ke, dia orang mula bertanya tentang isu ni. Tak habis-habis. Wa'lam anna daqa'iqa ilmil tasawufi law aridat ma'aniha 'ala al-fuqaha bi ibarati allati allafuha fi 'ulumihim lastahsanuha kulla istihsani. Maksud dia apa? Ketahuilah bahawa perkara-perkara yang halus di dalam ilmu tasawuf, sekiranya disebutkan makna perkara tersebut kepada para fuqaha mengikut gaya bahasa ilmu mereka, maka pastilah mereka akan menganggap ianya bagus dengan sebenar-benarnya. Kan? Ini yang saya kata. Macam bila menerangkan tentang faid tadi, susah sangat kita kata ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrah. So ahli kalam tak ada isu lah. Apa yang dimaksudkan dengan tauhidul af'al, ta'alluq tanjizi bagi sifat kudrah, itulah yang dimaksudkan dengan apa, fight emanation, kan? Ataupun takhalluq bi akhlaqillah, wujudnya dan lain-lain. Ini macam-macam. So guna istilah ilmu kalam untuk selamat. Tapi entah kena faham juga, ahli tasawuf mereka sedang berbicara sesama mereka. So bila dia berbicara sesama mereka, dia tak berharap orang syariah untuk baca. Yang kau pergi gatal baca, saya bersuruh. Ini isu dia. Kerja orang menuduh sesat. Tapi sebab itu ada Syekh Ahmad Zarruq. Syekh Ahmad Zarruq ni yang paling yang saya paling kagum dan banyak saya istifadah. Dia banyak mensyarahkan kalam-kalam dan ajaran tasawuf dengan makna yang ikut sesuai syariat. Seorang lagi iaitu Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi. Walaupun ada yang tak terima dia, tapi ulama tasawuf sebesar Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mengiktiraf ilmu Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi. Al-Imam Ibn Ajibah, dan lain-lain. Ini contoh dia. Lalu dia kata macam ni, wa kanu awwala qailin biha, nescaya mereka akan menjadi orang yang pertama menyetujui perkara halus tersebut. Wa innama yunaffiruhum minha iraduha bi ibaratin mustaghribatin atau mustaghrabatin lam yuallifuha. Iaitu kerana inilah sebahagian kerana inilah sebahagian daripada para fuqaha berkata al-haqiqah. Ni tak betul. Dia tertinggal ni. Wa innama yunaffiruhum minha. Tapi masalah dia kalam, ibarat-ibarat hakikat tadi itu telah membuat mereka lari. Kerana apa? Kerana ia didatangkan, iraduha, kerana dia didatangkan dengan ibarat-ibarat yang pelik, yang tidak dengan cara mereka biasa tulis. It's not with their language, sehingga kan mereka menyesatkan kitab-kitab tasawuf tersebut. Macam mana katalah al-fana. Orang ahli kalam bila dia dengar al-fana, apa yang dia faham? Diddul
baqa. Kan? Allah baqa. Lawannya sifat fana. Contoh dia. Orang yang tak pernah baca tasawuf, dia duk hafal sifat 20 habis. Bukan hanya hafal, duk baca kitab tentang fana, mustahil bagi Allah, berpusing di dalam otak dia. Tiba-tiba dia buka, dia ingat kitab ilmu kalam, dia baca al-fana fillah. Dia tuduh mu'alif mengatakan fana itu berlaku pada Allah. Contoh boleh tak dia terjadi? Kalimat huruf fi itu bukan dengan maksud kita fana di dalam syuhud kepada Allah, tapi dia tukar ibarat seolah-olah mengatakan Allah itu fana. Ini contoh dia. Kerana kurang fasihnya dia berbahasa Arab dan kurangnya kebiasaan dia membaca istilah tasawuf. Fana yang negatif tiba-tiba diletakkan pada makna yang positif. Sebab al-fana fillah dalam tasawuf adalah tenggelam hanyut dalam mengingat Allah SWT, kan? Dalam syuhud Allah. Tapi dia tukar sebab dia guna ibarat yang salah. Jadi ini banyak terjadi. Saya bagi contoh tajalli. Jadi kesalahan besar yang dilakukan oleh Prof. Abdul Fattah Harun di dalam kajiannya tentang wahdatul wujud, dia kata tajalli itu dianggap diterjemahkan dengan jelmaan Allah. Bila ulama-ulama tasawuf kata bahawa alam ini adalah tajalli wujud Allah, dia kata, tengoklah golongan tasawuf ni, dia menafikan muktaklif. Dia menganggap bahawa semua ini adalah jelmaan Allah. Majla diterjemahkan dengan jelmaan. Allah menjelma. Orang Melayu bila dengar menjelma ni, dia ingat Pontianak menjelma, kan? Malaikat menjelma, kan? Ada jin menjelma berupa manusia. Itu dia faham macam tu. Siapa suruh pergi terjemah menjelma? Orang tasawuf, anda tengok terjemahan ulama tasawuf dulu, dia tak terjemah tajalli itu dengan menjelma. Dia terjemah tajalli, dia stay as it is. Why? Sebab ini adalah istilah yang dakik, yang bahasa Melayu dah resap untuk menerjemahkannya, tak perlu kepada perkataan lain. Ni kita boleh tahu tajalli ni maksud dia adalah, kalau bahasa Inggeris dia orang terjemah dengan manifestation. What do you mean by manifest? Penzahiran, Ustaz. Tapi jangan maksud Allah menzahirkan zatnya, bukan. Tapi tanda bukti kewujudan Allah. Syukran, baru betul. Tanda bukti kewujudan Allah. Tajalli ini ta'aluk tanjizi hadis bagi sifat kudrah Allah, kan? Langit, bumi, bulan, bintang, entah, anak, semua ni adalah tajalli kewujudan Allah. Means Allah wujud, Allah maha mengetahui sejak azali, Allah berkehendak azalian, dan Allah dengan sifat kudrahnya yang qadimah mewujudkan dari non-existent into existence segala makhluk ini. Ini tajalli, manifestasi kewujudan Allah. Kan tak dalil wujudnya Allah, wujudnya alam, manifestation of his existence. Tak salah lah kalau kita terjemah bahasa Inggeris, kan? Tajalli, tanda bukti kewujudan Allah, keagungan Allah, kebesaran sifat Allah dari ilmu, iradah, kudrah, kan? Ilmu, iradah, kudrah. Kerana kewujudan alam ini ta'aluk tanjizi hadis, semuanya akan ada kait dengan tiga. Kudrah, takdir dan qada dan qadar ini adalah kembali kepada tiga sifat. Sifat kudrah, iradah, ilmu. Ilmu, iradah, kudrah. Tiga sifat ini. Ini bahasa. Tapi ulama sufi guna istilah tajalli. Kenapa? Sebab itu bahasa dia orang. Kita tak boleh salahkan. Macam entah kata, kita kenapa nak susah-susah? So kalau entah pergi hospital, doktor bila dia kata, dia akan sebut guna istilah-istilah dia, kan?
Ana nak sebut artroskopi pun susah, berbelit lidah ni. Boleh tak anak kata, kenapa doktor-doktor ni nak menyusahkan? Kenalah ibarat yang mudah-mudah. Dah aku bayar dah tu. Itu jawapan dia, kejahilan lah. Itu istilah dia. Kau nak marah dia buat apa? Itu memang istilah dia. Kita we cannot do that. Zaman sekarang, kita menyusahkan orang awam mengajar tasawuf bahasa tinggi. Tak, siapa suruh ajar tasawuf kepada orang awam? Ini kan, tasawuf orang awam bahasa dia yang rendah. Ghada, kan, penyucian jiwa, qalbun salim. Tapi anak tengah ajar kat entah ni, sebab entah ni semua ahli akademik yang patut menjadi doktor-doktor, yang patut menjadi profesor-profesor, yang patut nanti akan keluar menjadi pegawai-pegawai di jabatan-jabatan agama, yang akan duduk dalam R&D. Dan jangan pula jadi duduk dalam R&D buat kajian, ni macam Syiah, okey kita sesatkan dia, ni Syiah. Wah, ini yang tak boleh. So ni kena terangkan, tajalli bukan dengan maksud jelmaan. Majlah tu dia perkataan samalah, jala jaliyun. Jali itu maksud dia apa? Zahir, betul, jelas. Kias jali, kias khafi, itu pun tak tahu. So ada, saya baca balik, apa dia orang ni? Ini terjemahan, kita panggil orang yang diorang ni semua apa dia panggil, khianat, terjemahan khianat. Sebab terjemahan dia bukan dengan maksud menjelma. Maksud sebenar adalah tajalli, manifestation dalam bahasa Inggeris. Sebab itu saya appreciate Isuzu. Saya baca dia orientalis. Dia bukan orientalis lah, di Jepun kan, occidentalis dia kan, sebab dia ke barat. Dia kaji Islam kan, dia kaji Islam tu ke barat bukan ke timur, sebab dia Jepun. Saya pun tak tahulah. Tapi Isuzu, bila saya baca, saya antara banyak-banyak orang yang kaji tentang tasawuf, Isuzu tidak tersasar. Walaupun mungkin dia tidak beriman, wallahu alam, saya tak tahu, saya tak baca riwayat dia sampai habis. Tapi dia guru Nakamura kalau tak salah. Ni saya baca dia punya translation, macam mana dia terjemah teks tu, saya nampak dia faham. Means his Arabic is good. Tak macam sebahagian orientalis yang dikritik Prof. Nakib Al-Atas. Sebab Prof. Nakib kata diorang ni tak faham bahasa Arab, diorang salah terjemah. Sama ini. So jangan kita, kalau ibarat itu dibawa dengan ibarat yang sesuai dengan ahli fuqaha, there will be no issues. Walihadza qala ba'duhum al-haqiqah ahsan ma yu'lam. Lalu kerana inilah sebahagian para fuqaha, baru dah masuk dalam kitab ni, terjemahan dia hilang, berkata al-haqiqah itu sebaik-baik perkara untuk diketahui, wa aqbahu ma yuqalu, seburuk-buruk perkara untuk disebutkan, perkara yang disebutkan. Ini hakikat. Macam kita kata baik dan buruk daripada Allah, memang hakikat macam tu. Tapi kalau budak kecil dengar, macam nak kata kita ajar tauhid, baik buruk datang daripada Allah. Kat pondok ana budak satu sanawi je, memang tidur tak nak pergi sekolah. Ana bangunkan dia jawab, Allah takdirkan aku tidur. Hari ni tak pergi sekolah, Allah yang takdirkan. Memang hakikat dia macam tu. Dia belajar akidah. Lepas tu ana siram dia. Dia marah, dia kata kau tak faham lah akidah, dia takdir Allah, Allah takdirkan aku siram kau badan muka. Ini contoh dia, dan itu fakta. Dan saya tahu sebab budak-budak, tapi nak buat macam mana? Pelajaran tauhid, akidah, Jauharatut Tauhid, Jauharatut Tauhid, Al-Husun Al-Hamidiyah, Fathul Majid, Syarah Iddatul Farid, Syekh Nawawi Banten, itu semua silibus dekat pondok. Kifayatul Awam, itu semua silibus dalam pondok, semua cakap tentang qada qadar, af'alul ibad. Anak tak boleh hanya kerana takut diorang ni tak pergi sekolah, anak tipu kat diorang. Tak boleh lah. Tak, yang baik datang dari Allah, yang buruk dari kita. Tak boleh macam tu. Jadi Mu'tazilah. Dan ini kesalahan Abdul Fattah Harun. Sebab dia nak tackle tasawuf ni, dia guna pendapat Mu'tazilah tanpa dia sedar.
Dia pakai pendapat Muhammad Abduh yang Muhammad Abduh ambil dari pendapat Mu'tazilah. Ini bila saya baca lah, saya terjumpa. Saya mungkin salah, wallahualam, tapi sekadar yang saya baca. Contoh dia kritik Syekh Saleh Minangkabau. Dia kritik Syekh Saleh Minangkabau. Dia kata Syekh Saleh Minangkabau ni Jabariyah. Sebab dia kata baik dan buruk semua datang daripada Allah. Manusia tiada daya. Kan betul lah kan? La haula wala quwata illa billah. Baik buruk datang daripada Allah. Cuma of course yang lain tu kita kena ikutlah kaedah yang sebenar. Okey. Wa anna uridu laka mithalan. Misalan ta'rifu bihi sihhata dzalika. Dan aku sekarang ini aku akan menyebutkan kepada kalian contoh yang menyokong pernyataan tersebut. Qala fi manazilis sairin. Dia nak bagi contoh. Jadi telah berkata Al-Imam Ibnu, siapa nama dia yang mengarang kitab Manazilus Sairin tu? Harawi. Al-Imam Al-Harawi, hak bulat. Dia hak besar. Imam Harawi ni mazhab Hanbali. Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dia ada kritik Harawi ni dalam kitab Al-Arba'in. Fathul Mu'in fi Syarhil Arba'in. Fi Syarhil Arba'in. Ini ada dikritik. Sebab Hanabilah ni kan kadang ada sikit literalist dia. Tapi Manazilus Sairin ni kitab tasawuf dia yang diterima. Hakikatut taubati salah satu asya'a. Tamyizut taqiyati minal izzati wa nisyanul jinayati wa taubatu minat taubati abadan. Tak dengar tu. Tinggi istilah tersebut. Ni ilmu tasawuf ni. Dia berkata di dalam Manazilus Sairin, Imam Harawi kata dalam matan dia, hakikat taubat itu 3 perkara. Membezakan perkara yang benar daripada yang dusta. Perkara yang benar dengan yang dusta. So kita ambil yang benar, buang yang dusta. Melupakan jenayah. Apa jenayah ni semua yang tak baik ni, forget about it. Jauhi, tinggalkan. Bertaubat daripada taubat untuk selama-lamanya. Taubat ni kan menyesali daripada perbuatan. Kau kena taubat dari taubat. Kau menyesali yang kau ni bertaubat. Berarti kita jangan taubat lah. Betul tak? Betul tak? At-taubatu minat taubah abadan. Kalau orang faham, orang ambil literal makna dia, taubat ini menyesal dan kembali daripada berdosa kepada buat baik. Itu taubat. Taubat dari bertaubat berarti sentiasa buat dosa lah. Cuba, betul ke tidak? Betul ke tidak? Unless ana salah. Okay. Lepas dia kata, sekiranya fa in sami'a al-faqihu, sekiranya seorang faqih mendengarkan lafaz ini, hadzal lafdha istaghrabahu jiddan, akan membuatkan dia tu rasa pelik sangat. Wa qala kaifa yutabu minat taubah, macam mana kau nak disuruh ditaubat daripada taubat? Wa inna ma yutabu minal ma'asi, yang ada adalah bertaubat daripada buat maksiat. Kan? Orang buat maksiat bertaubat daripada maksiat. Dia taubat, orang taubat suruh taubat. Baliklah pada taubat. Apa nak taubat daripada taubat? Okey, dapat ni. So, you following me? Ni. Okey. So, ini dia persoalkan. Wa takriru ma'nahu. Dia explain. Maksud dia yang sebenar, sepatutnya yang disebut, maka makna yang sebenarnya ialah annal abda idza kamula fi ruju'ihi ila Allah lam yaltafit ila a'malihi wa lam yaskun ilaiha taubatan kanat aw ghairaha fayatubu min sukunihi ila taubatihi lianna taubata wa in kanat min kasbil abdi fahiya min khalqillahi wa taufiqihi walau lam yatub alaihi lamataba. Okay. Maksud dia apa? Sesungguhnya apabila seorang hamba itu telah sempurna mengembalikan dirinya kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan berpaling kepada amalan-amalan yang telah dia lakukan. Dia tidak akan berpaling kepada amalan-amalan yang telah dia lakukan. Amalan-amalan yang telah dilakukan, dia tidak akan berpaling. Dan dia tidak akan merasa dengan tenang. Dia tidak akan merasa tenang dengan amalan yang dia usahakan, sama ada taubat ataupun selainnya. Means it doesn't stop there. Kalau orang dah betul-betul bertaubat, taubatnya itu betul taubat nasuha, dia akan rasa dia nak buat lagi. Dia rasa nikmat ketaubatan tersebut. Dia nak tambah taubat dia, betul. Dia dah solat dah ustaz, dia dah tak tinggal solat dah, dia akan tambah solatnya, solat sunat dia. Dia dah taubat dah, jadi kedekut, dia banyak sedekah, dia akan tambah banyak sedekah dia. Ini dia dah merasa lazzatul taubah. Lazzat taubah, lazzat iman. Dia tak akan berhenti. Dia tidak akan merasa bahawa yang dia buat tu dia buat. Sebab dia tahu hakikatnya yang jadikan ni Allah. So kalau Allah yang tentukan, Allah boleh mentakdirkan saya ini lebih banyak ibadah dari yang ada sekarang ini, dan dia berharap inilah takdir dia, maka dia buat. Ni takdir Allah menjadikan aku tambah beribadah. Maka dia tidak akan berhenti dengan taubat. Satu taubat, khalas, tak nak taubat dah. Bukan. Dia taubat lagi, dia taubat lagi, dia taubat lagi, dia taubat lagi. Ini yang dimasukkan dalam hadis Nabi SAW. Istighfar perlu kepada istighfar. Istighfar pertama memanglah isi dia taubat, istighfar. Takut-takut istighfar yang pertama tu disertai dengan riak. Aku dah taubat ni, hebat aku taubat. Salah lah kau. Yang bagi taubat siapa? Allah. Yang bagi taufik siapa? Allah. So bila dia rasa aku yang bertaubat, kena taubat ni, astagfirullah. Dia istighfar, astagfirullahalazim, aku beristighfar. Siapa kata aku istighfar ni? Allah jadikan aku beristighfar. Aku kena istighfar sebab tadi aku rasa aku yang istighfar. Astagfirullah. Bagus juga aku boleh sedar yang aku ni istighfar. Itu dah kena istighfar lagi. Istighfar lagi, astagfirullah. Sebab itu Rasulullah SAW dia istighfar 70 kali sehari, 120 kali sehari. Banyak beristighfar. Dalam tasawuf, ini dia berbahas dalam ilmu tasawuf ni, kita adalah nak ada rasa ghirah dalam ibadah ni. Entah kena ada dalam jiwa, entah rasa menyesal dosa. Pertama kita masuk tasawuf sebab apa? Kita nak betul-betul bersih, suci. Susah. Tapi ana dah tengok macam mana orang Germany, bukan Islam, tak percaya Tuhan pun, bila dia ditemu dengan tasawuf, dia masuk Islam. Bayangkan pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, waktu winter, sejuk-sejuk, boleh bangun dengan air, tak ada air panas, sejuk, boleh berwuduk, tak ambil rukhsah, solat tahajud semampu yang dia boleh. Bukan sekejap tuan-tuan, 20 rakaat, 30 rakaat dia orang buat. Dia baca macam-macam. Sebab apa? Lazzatul iman, lazzatul ibadah ada pada mereka. Lebih kuat dan lebih banyak daripada orang yang lahir dalam Islam sendiri. Sebab apa? Sebab tak ada siapa yang suruh dia masuk Islam. Bukannya untung dia masuk Islam pun, bukannya dia ada lembaga zakat untuk bagi dia duit mukallaf, duit muallaf. Tak ada. Tapi sebab dia cari kebenaran, dan dia jumpa kebenaran, dia boleh buat benda unexpected. Something that is unexpected, dia boleh buat. Tak macam kita. Kita lahir Islam, belajar dah tahu baca Quran, tahu bahasa Arab, tahu bahasa Melayu, baca kitab dari kecil. Tapi sedikit pun daripada apa yang kita belajar ini tak lekat dalam hati kita, tak lekat dalam perbuatan kita, tak lekat dalam jiwa kita. Dia hanya sekadar saya hadir Ustaz Aiman daurah, hadir. Itu je lah. What's my point?
Kan? Kita nak kalam tersebut menusuk jiwa, merubah. Boleh tengok Syekh Hamzah Yusof, boleh tengok Syekh Abdul Hakim Murad. Hari tu yang datang kat Nasrul Quran, Pedersen. Boleh tengok apa, itu Pedersen tu lah. Dengan Abdul Aziz Frederick. Abdul Aziz Frederick basically mak dia from South Africa, Cape Town. Dia jaga anak lah. So anak lupa dia mu'alaf ke tak, tapi nama belakang Frederick. Maybe mak dia Muslim, wallahualam, mana tak tahu. Sebab dia kata dia from Cape Town asal usul dia, walaupun British. Tapi semua tu kita nampak depan mata kita, how, macam mana dia, how they embrace Islam dan naikkan nama Islam. Tak macam kita, tuan-tuan. Kita ni lahir Islam pemalas. Betul kan kita ni? Yes or no? Kita ni belajar UIA, tapi nak menuntut ilmu bertahun pun takut. Tapi anak kata tak, belajar menuntut ilmu tak cukup 4 tahun, degree habis. Ingat, menuntut ilmu kena berpuluh tahun, tulus zaman. Orang putih belajar bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun, ilmu je kerja dia. Kita kena macam tu lah. Betul tak? Ini so, minimum 20 tahun. Ni. Lalu dia bertaubat disebabkan berasa tenang kerana taubat yang telah dilakukan. Jadi bukan rasa tenang. Terjemahan dia maksud sebenar, sebab tadi dia taubat, dia dah rasa tenang, dia dah bertaubat, dia bertaubat. Itu faham, itu maksud dia. Dia tak sepatutnya stop. Itu bahasa Arab dia. Lau lam yatub alaihi lamataba. Lihat ni, fayatubu min sukunihi ila taubatihi. Itu maksud dia apa? Dia bertaubat kerana dia rasa tenang dengan taubat dia yang pertama tadi. Dia tahu dia kena taubat. Terjemahan tu kena faham maksud dia, atau kena terubah terjemahan dia. Saya pun tak tahu bahasa Melayu yang sesuai. Ini kerana walaupun taubat itu adalah daripada usahanya, kasab, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Memang betul bahawa perbuatan kita ini adalah kasab usaha kita. Hakikatnya kembali kepada Allah. Betul ke tidak? Usahanya, namun ianya merupakan ciptaan Allah dan dia mendapat taufik hidayat daripada Allah Ta'ala untuk bertaubat. Ini hakikat. Ini kena faham. Apa bezanya kasab? Susah saya nak faham, Ustaz. Memang saya faham. Yang masuk dalam usuluddin ke, Islamic akidah ke, isu ini akan selalu menyebabkan korang semua duk bergaduh. Salah faham, salah jawab, ujian akhir mesti dapat teruk. Sebab apa? Sebab ni benda susah. Orang dah gaduh dah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, kan? Ini semua sebab ni. Sebab isu af'alil ibad. Tapi nak tak nak kena belajar. Nak tak nak itu bahagian dari perbahasan. Nak tak nak ini adalah kenyataan akidah iman kita, termasuk rukun iman. So kena baca 100 kali, baca 100 kali. Sebab itu Syekh Profesor Syekh Ramadan Al-Syahid Ramadan Al-Buti, buku kitab dia yang paling susah diterjemahkan, yang setahu saya sampai sekarang tidak ada yang berhasil terjemahkan, bukan Kubra Yakiniyat. Kubra Yakiniyat Abim dah terjemahkan. Bahasa Inggeris pun kalah dengan terjemahan Abim. Ana comparekan Mahdi Lok terjemah dengan Abim terjemah. Abim terjemah tu lagi bagus. Ana baca tu ada kata, bagus juga Melayu terjemahan ni daripada Inggeris. Ini. Tapi ada Salafiyah, dia ada Alam Madhabiyah. Ini semua terjemahan tu ada dan senang. Tapi Al-insanu musayyarun am mukhayyarun, sampai hari ni anda tak jumpa terjemahan. Tak ada. Sebab memang susah. Dan menurut, yalah, kalau anda baca tu, Syekh Ramadan Al-Buti ni memang betul-betul mutakallim lah.
So Dr. Khalid ni guru saya, dia selalu sebut, bagi dia lah Syekh Ramadan Buti ni termasuk mujaddid ilmu kalam fi hazal asr. Dia iktiraf benda tersebut. Syekh Dr. Khalid dia belum menjumpai seorang mujaddid ilmu kalam di Al-Azhar. Dia kata kat saya, dia respect Syekh Hasan Syafi'i tinggi, tapi Syekh Hasan Syafi'i pakar dalam Al-Amidi. Tapi dia pakar dalam Al-Amidi, dia bukan mujaddid lagi. Belum mujaddid. Kalau mujaddid tu, dia sebut Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti tu bila dia baca memang betul-betul tajdid. Ada amalan tajdid yang dibuat. Dalam kitab Insan Musayyarun contoh dia, Kubra Yakiniyat dan lain-lain. Tapi Syekh Ramadan Al-Buti dia bukan muhakkik. Dia dalam bab tahqiq bukan bidang dia. Itu Syekh Hasan Syafi'i memang dia yang mentahqiq kitab Al-Amidi. Semua kitab akidah ilmu kalam Al-Amidi itu ditahqiq oleh Syekh Hasan Syafi'i. Ini. Jadi semua orang ada kepakaran masing-masing. Ini contoh dia. Sebab tu baca, cuba entah baca. Ana nak je nak bagi Usuluddin punya assignment. Terjemahkan Al-Insan Musayyarun Mukhayyarun. Tapi ana tahu semua nangis nanti. Tapi betul, buku tu terbaik yang pernah ana baca, ana faham, ana nak terjemah susah. Sebab dia guna istilah-istilah ilmu kalam yang tinggi. Okey. Lalu dia sebut di sini, ini walau lam, okey dah, walau lam yatub alaihi lamataba. Kalaulah bukan kerana Allah yang memberikan rasa ingin bertaubat, nescaya dia tidak akan bertaubat. Ya betul. Kalau Allah lah tak letakkan taubat padanya, lamataba, dia tidak akan bertaubat. Betul lah kan? Tapi dia ada usaha juga. Macam mana yang tak nak terangkan tu? Pandai-pandailah korang jawab. Qala ta'ala summa taba alaihim liyatubu. Cuba tengok firman Allah tadi. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap di dalam taubatnya. Ini itu dah disebut dalam Al-Quran. Ini semua dah disebut dalam Al-Quran. Faru'yatul abdi at-taubata min nafsihi dzambun yustaghfaru minhu. Jadi seorang hamba yang melihat taubat itu terhasil daripada dirinya sendiri, itu merupakan satu dosa yang patut diminta pengampunan. Jadi sebenarnya ini satu dosa yang dia patutnya minta pengampunan. Dia patut minta pengampunan atas perkara tersebut. Hadiri wal hadra hafizakumullah. Zambun yustaghfaru minhu. Bal alaihi an yashhada mahdha minnatillahi alaihi biha wa taufiqihi laha. Tambahan pula, dia wajib menyaksikan bahawa taubat tersebut semata-matanya kurniaan daripada Allah dan taufiknya. Itu yang sepatutnya ada pada diri dia. Jadi dia tidak sepatut merasa sombong, aku yang memilih bertaubat, hebat aku dah bertaubat. Penyakit hati, tuan-tuan. Orang tasawuf kata ni penyakit hati, merasa dia yang berbuat. Sebab itu koma kena baca kitab Risalatut Tauhid oleh Al-Imam Syekh Arsalan Ad-Dimashqi. Syekh Arsalan Ad-Dimashqi ini 500 lebih dia meninggal di Damaskus. Dia ada syarah dia, nama dia Fathur Rahman ala Tauhidil Arsalan, karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Sampaikan Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani juga merujuk pada kitab tersebut. Ada manuskrip siapa saya pegang? Oh ya, manuskrip Syekh Abdul Rauf Singkil pun ada kitab tersebut. Ya, Syekh Abdul Rauf Singkil ni dia ada salin manuskrip
dia ada buku manuskrip kitab Syekh Abdul Rauf Singkil. Salah satunya adalah kitab Fathur Rahman. Ini adalah bagaimana nak orang, kalau orang kat Malaysia ni disebutlah tauhid sufi. Tapi ya, tauhid sufi, tapi sebenarnya dia lebih kepada untuk menyuruh kita ini membuang rasa riak pada ibadah, amalan dan perbuatan kita, pada merasa diri ananiah, aku yang berbuat. Di sebenarnya itu saja yang dipanggil dengan syirik khafi. Syirik sih, tuan-tuan, tapi syirik khafi. Tak adalah keluar daripada agama, tidak. Tapi ini mengurangkan, betul, mengurangkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan kita beramal ni, nak naikkan derajat kita, tuan-tuan. Tauhid kita nak naikkan. Tapi tak dapat naik kalau kita belum memahaminya. Sebab itu wa yulghi nafsahu aslan an darajatil i'tibar. Dia akan apa? Melupakan dirinya sama sekali. Aslan an darajatil i'tibar, untuk menganggap bahawa dia yang buat. I'tibar. Dia yang hebat. Sebab tu ahli politik tak berkat ni zaman sekarang, dia nak meraih suara, betul, voting. Nak meraih suara, dia kena ada KPI, rakyat tengok yang dia buat, betul. So nak nampak dia buat, dia kena zahirkan yang dia buat supaya rakyat pilih dia, kan? Maka dia terpaksa kata, oh ni projek saya, ni tahun ni, ni semua saya. Ini contoh dia. Akhirnya takabur itu lebih besar daripada ibadah itu sendiri, untuk dapat raihan suara. Ada yang kata terpaksa ustaz, kalau tak nanti kursi YB dipegang oleh orang yang lebih parah dari kita. Ya betul. Tapi kalau orang yang dah tenggelam dalam tasawuf ni, dia memang jauh lari dah, lari terus dah. Tak nak pun benda ni. Sebab apa? Sebab tak lain tak bukan, dia tahu diri dia kalah dengan kepentingan duniawi. Ni sampai macam tu. Dia akan menjauh, humul, menjauhi daripada perkara-perkara yang bersifat syubhat sekalipun. Ini yang Imam Ghazali di dalam kitab Ihya dia, di dalam kitab Ayyuhal Walad dia, bagaimana dia memberi isyarat kepada muridnya, kepada pembaca, untuk menjauhi dunia politik, kan? Sebab apa? Sebab yelah, it will eat you alive. Ini dia kata. Bahasa Imam Ghazali tu cuba kita baca. Sampai nak duduk dengan orang yang pemimpin pun dia kata takut nanti kita ini mensantuni orang yang jair. Kerana rata-rata golongan ahli politik ini jair. Jair tu apa? Iaitu seorang pemimpin yang jair, yang zalim. Contoh dia tidak memberi hak kepada rakyat dia, walaupun seorang tu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Takkanlah nak biar orang bukan Islam pegang Ustaz. Ya betul. Cuma maaflah, kalau orang tasawuf dia angkat surrender, biar orang lain lah naik. Ini dia. Tambah teruklah negara ni. Sebab belum tentu kalau orang tasawuf naik pun akan jadi baik. Kan? Tambah-tambah dia jadi lagi teruk sebab dia tak tahu mentadbir. Ini kena faham. Sebab itu banyak ahli-ahli tasawuf, dia boleh jadi mujahidun yang hebat, tapi dia berusaha untuk menjauhi daripada dunia ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Setiap manusia, setiap orang ada tugas masing-masing. Wa hadza maqamul fana'i fit taubat. Inilah maqam fana di dalam taubat. Wa hiya awwalu manazilis sairin. Ini adalah derajat pertama di dalam ilmu manazil, bukan. Wa hiya awwalu manazilis sairin. Bukan kitab Manazil Sairin. Memang nama kitab Manazil Sairin. Wahia awwalu manazil sairin. Inilah derajat pertama orang yang dalam perjalanan menuju tingkatan tasawuf ni. Derajat tasawuf ni. Lalu disebut dekat sini. Wa yuqasu bihi maqamul fana'i fit tauhid. Dikiaskan di sini dengan maqam fana di dalam tauhid. Ini dipanggil al-fana fit tauhid. Dia dah tenggelam dalam mengesakan Allah dalam tauhidul af'al. Fala yashhadu fi tauhidihi san'an.
maka dia tidak menyaksikan di dalam tauhidnya apapun perbuatan ataupun ciptaan. Dia tidak merasa diri dia sama sekali ada fungsi, ada perbuatan. Bal mahdi minnatillahi alaihi bihi, malah murni dengan anugerah Allah kepadanya, wa taufiqihi lahu, dan taufik padanya. Yang ada ini semuanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi entah pun, alhamdulillah aku lulus ujian, ni hakikatnya Allah yang memberi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat hadir dekat kelas ni, ini adalah pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sebab itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. 4 perkara, qadim ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala qadim, hudus ala hudus, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni wa hadzal ma'na idza 'urida 'ala al-faqih bi hadhihi al-ibarat al-ma'lufa kana awwal qailin bihi wa nasirin lahu. Kalaulah makna ini yang disyarahkan panjang ni, kan, taubat minat taubati abadan, pendek tu dia syarahkan dengan panjang ni. Kalau panjang ini disodorkan kepada orang faqih, dia akan menerima, dia tidak akan menentang. Dia orang pertama yang akan berbicara dan bercakap tentangnya. Betul ke tidak? Tapi orang tasawuf menggunakan istilah pendek, taubat minat taubati abadan. Sebab apa? Kita kena faham, tasawuf ini suhbah. Tasawuf ini suhbah. Bak kata Syekh Bahauddin An-Naqsyaban, Bahauddin Naqsyaban Al-Uwaisi Al-Bukhari, meninggal 791 kalau tak salah, pendiri tarekat Naqsyabandia. Apa dia kata? Tariqatuna as-suhbah wal khairu fil jam'iyah. Apa maksudnya? Tarekat kita adalah suhbah, bersuhbah, murid dengan guru, dan khair fil jam'iyah, bila bersama-sama di dalam satu kelompok, kebaikan akan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Suhbah. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Sekalau tariqah tasawuf itu suhbah, dia ini bukan teoretik. Sebab itu Imam Ghazali dalam kitab Munqidh Minad Dhalal, dia kata dalam bab tasawuf ni tak payah susah-susah. Imam Ghazali kata kalau nak belajar teori tasawuf ni, kitab ni dia bagi sikit je. Dia bagi kitab Abu Talib Al-Makki, kan, kitab Rasail Imam Junaid, kitab-kitab Haris Muhasibi, dah selesai dah. Yang susah ni amalan. Kerana apa? Tasawuf ini banyak motivational. Sebab nak buat orang amal ni bukan teoretik. Cara beramal itu fiqh, teori. Nak suruh orang solat, itu motivasi, betul? Motivational. Sebab dia bersifat motivational. Kita belajar logik kan? Yang belajar logik lah Sam lepas. Yang Sam ni belum sampai lagi. Kalau Sam lepas, kan dibahas. Hujah ni ada macam-macam. Ada kias mantiki, logik. Ini burhan kita panggil. Ada yang bersifat khitabah, provocation. Ada yang bersifat syair, kalam yang disusun. Ada yang bersifat hikam, apomorphism. Yang mana bila orang dengar syair ni, orang dengar ni dia lusuk dalam hati. Hakikat dia bukannya hujah pun sebenarnya. Tapi kalaulah bersyair, orang dengar bersyair ni betul tak betul, syair sedap je, orang senyum je belaka, betul? Kan? Sebab itu orang tasawuf dia guna istilah pendek. Sebab dia nak kalam yang dia keluar ni melekat dalam hati. Kan? Macam bahasa Sunan Kalijaga lah. Sunan Kalijaga pula, Sunan Bonang. Sunan Kalijaga kagum dengan Sunan Bonang. Bukan kagum, dia nak merompak Sunan Bonang. So Sunan Bonang cakap kat dia, engkau ni serupa, dia nak merompak, lepas tu nak sedekah.
tolong orang miskin. Robin Hood. Apa jawab Sunan Bonang? Kau ni sama macam mencuci baju kau dengan air kencing kau. Pendek je. Perumpamaan dia pendek je, tapi menusuk hati Sunan Kalijaga. Lentuh hati dia. Dia bertaubat, dia berubah. Sebab apa? Dia tahu, walaupun aku sedekah kat orang miskin, tapi ini benda yang tak baik sebab aku mencuri dia orang. Nampak tak? So dia bertaubat, dia berubah. Diri dia tu dia berubah, tuan-tuan dan puan-puan. Hadir wal hadir afizakumullah. Kalam dia macam tu. Padahal tu perumpamaan saja, betul. Tapi benda tu boleh berubah. Samalah dengan istilah manazilus sa'irin. Dia kata apa? At-taubatu minat taubati abadan. Ahli faqih akan salah faham. Bila dia syarah panjang, baru dia orang akan terima. Kenapa nak sebut pendek-pendek? Sebut je lah panjang-panjang, Ustaz. Orang tasawuf tak nak sebab dia motivational. Keep it short, clear and sharp. Wah, ni kan, bagi dia tajam. Laser sikit, biar lekat. Kiai saya laser. Dia memang kalau tegur saya direct je. Itu. Tu kita menggeletar tu, menusuk hati, ingat sampai nak mati. Kan? Sampai matilah akan ingat. Pesan dia tu akan ingat. Saya pernah kena lempang dengan Pak Fatah. Lempang lah. Tak adalah anak lempang korang, tak adalah. Tapi anak pernah kena lempang. Tapi lempangan itu menyebabkan sampai hari ini saya tak lupa. Dan saya bersungguh-sungguh merubah diri saya. Tapi zaman dulu biasa rotan tu merubah orang. Sekarang rotan tu bawa masuk hospital. Bawa masuk balai polis. Contoh dia lah kan. Tapi dah tak ada lah. Budaya pukul tu dah tak ada. Tapi zaman dulu ulama memang tu cara dia. Okey. Dah jelas kan ni? Faham. Lalu qala sultanul ulama Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam fi Qawaidil Ahkam. Menurut Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam di dalam kitab Qawaidil Ahkam, At-tariqu fi islahil qulubi allati tasluhul ajzad bisilahiha. Iaitu apa? Wa tafsudu bi fasadiha tathiruha min kulli ma yubaidu anillah. Ni pertama dia. Jadi pertama ni nak kabarkan Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam, ulama mazhab Syafi'i yang hebat. Ada di dalam kitab syarah kepada Jawharatul Tauhid Jawi tanpa tahu muallif dia, kononnya mengkritik zikir Allah, Allah, Allah yang dia nukil daripada Izzuddin bin Abdissalam. Kata zikir ini tak ada makna lah dan macam-macam lah. Saya tak ingat lafaz dia. Kononnya mengkritik. So geng-geng yang tak baca ni, dia mula goreng lah. So anak kata kitab ni, kitab yang ada kat depan korang ni dah bahas habis dah. Dekat belakang tu tembang bab zikir dia dah syarahkan tentang izim zikir mufrad tu kan, tentang kalam Izzuddin bin Abdissalam dia dah terangkan. Ringkasnya nak kata, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam di awal dia zaman dia memang menolak beberapa hal di dalam tasawuf. Tapi setelah dia bertemu dengan Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dia berubah. Dia menerima tasawuf. Perkara ini disebut oleh Imam Suyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Dan sebelum Imam Suyuti disebut oleh banyak ulama-ulama lain. Ada dalam kitab-kitab. Bahkan Orientalis, saya ada satu buku Orientalis, Alexander Konesh ke apa nama dia, pun disebut benda yang sama. So macam mana? Gambaran dia tu macam mana, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi Izzuddin bin Abdissalam dia adalah seorang faqih. Betul? Dia ada banyak kitab. Kita tak jumpa fatwa dia yang kata macam tu kecuali dalam beberapa kitab yang menukil daripada dia. Kita tak salahkan, kemungkinan betul. Contoh dia kitab terjemahan Jawharatul Tauhid tadi. Yang mana terjemahan Jawharatul Tauhid tu dia juga ambil kemungkinan besar daripada kitab Sidi Abdul Qadir Al-Fasil Fihri.
Atau kitab yang dikarang oleh Ibnu Zakri Al-Fasi, bukan Ibn Tilimsani, bukan At-Tilimsani, tapi Ibnu Zakri Al-Fasi. Jadi kitab zikir disyarahkan, tapi dia rot lah, kemungkinan. Tapi diorang tak menukil kalam Sultanul Ulama sendiri, yang mana itu adalah pegangan dia yang terakhir, seperti yang akan kita baca ni. So dalam Qawaidul Ahkam, apa kata Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam? At-tariqu fi islahil qulub, jalan tarikat, jalan untuk memperbaiki hati. Bila disebut hati, qulub, allati tasluhul ajsadu bisilahiha, diambil daripada hadis Nabi SAW, yang mana hati ini dia akan baik dengan baiknya jasad. Apabila dia baik, maka baiklah jasad tersebut. Apabila hati itu rosak, rosaklah jasad tersebut. Kan? Betul kan? Itu dia nak relate. Okey. Ini diterangkan, disyarahkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Ma'arij Al-Quds. Jadi Imam Ghazali dia ada kitab Ma'arij Al-Quds. Dia syarahkan benda yang sama. Itu semua datang daripada hadis Nabi SAW. Jadi hati. Dan saya terjemah hati, dan itu terjemah ulama Melayu. Beza dengan otak. Hati itu bukan otak, hati itu hati. Otak tu otak. Otak dia fikir rasional, hati berkata lain. Orang dah cinta kan, secara rasional, kalau kau kahwin dengan dia, kau tak boleh hidup je. Dia kerja pun tak ada, dia belajar lagi, dia nak buat master, nak buat PhD. Dia ni apa, tak boleh hidup lah dia. Contoh dia kan, entah anak dia cakap ke anak, janganlah kahwin, tak boleh hidup. Dia nak bagi makan apa? Misalan dia. Itu rasional. Tapi kalau dah cinta, akan kuredah gunung Everest, akan ku berenang lautan yang dalam. Betul ke tidak? Dia peduli apa? Dia jalan je lah, dia kahwin juga, dia dah cinta, nak buat macam mana? Betul? Itu hati. So jangan main-main dengan hati ni. Benda yang impossible jadi possible sebab hati. Bila orang tak cerdik macam mana pun, tapi hati dia kuat pegang, dia tak kisah dia belajar lama pun, lamalah asalkan dia dapat. Betul tak? Hati. Tapi kalau hati dah busuk, habislah. Jasad ni semua buat benda busuk, semua busuk. Hati dah baik, walaupun mungkin tak ada baju yang bagus yang baik, tapi dia nampak orang yang baik. Sebab apa? Hati dia bersih. Ini hadis Nabi SAW. Tadhiruha min kulli ma yubaidu anillah, iaitu adalah cara dia macam mana menyucikan hati tersebut dari segala apa yang menjauhkan dirinya daripada Allah. Wa tazyinuha, dan menghiaskan hati tersebut bi kulli ma yuqarribu ilaihi, dengan segala apa yang akan mendekatkan dia kepada Allah. Wa yuzallifu ladaihi minal ahwali wal aqwali wal a'mali wa husnil ma'al, iaitu menghias hati dengan setiap perkara yang mendekatkan diri dan menundukkan itu diri kepada Allah dalam semua keadaan, dalam setiap perkataan dan amalan, dan juga cita-cita yang baik. Waluzumil iqbali alaihi, dan hati yang sentiasa menghadap ke arah Allah. Wal izgha'i ilaihi, dan mentaati perintah Allah. Wal mathulu baina yadayhi, pada setiap waktu dan dalam apa jua keadaan semampunya. Fi kulli waqtin minal awqati wa hali minal ahwal ala hasabil imkan, pada setiap waktu dan setiap keadaan, pada atas kadar kemampuan. Min ghairi ada'in ila sa'amati wal malali, dengan tanpa terdedah kepada apa? Rasa bosan dan jemu. Wa ma'rifatu dzalika hiya al-mulaqqabah. Nak tahu benda yang telah disebutkan ini, menurut Izzuddin bin Abdussalam,
dia adalah yang diberi nama bi ilmil haqiqah, dengan ilmu hakikat. Ini ilmu hakikat. Bukan ilmu hakikat ni malas solat. Bukan ilmu hakikat ni ustaz tak payah solat, Allah takdirkan saya tak solat. Wah, itu bukan ilmu hakikat tu namanya. Walaisat al-haqiqatu kharijatan anis syariah. Ingat, hakikat itu tidaklah keluar daripada syariah. Basyari'atu tafihatun bi islahil qulubi bil ma'arifi wal ahwali wal uzumi wan niyat. Malah syariat itu, bahkan ilmu syariat itu merupakan tempat untuk memperbaiki hati-hati melalui pengetahuan, wal ahwali, keadaan, wal uzumi, azam, wan niyati, dan niat, wa ghairi dhalika, dan selain itu, mimma zakarnahu, daripada apa yang telah kami sebutkan, min a'malil qulub, berupa amalan-amalan hati. Ini itulah tasawuf, hakikat itu nak bersihkan tadi itu, semua tadi itu. Fa ma'rifatu ahkamiz zawahir ma'rifatun li julli syari'i. Jadi mengetahui hukum-hukum zahir itu adalah mengetahui bahagian yang besar di dalam syariat, kebanyakan syariat ini. Wa ma'rifatu ahkamil bawatini ma'rifatun liddiq syariati. Mengetahui hukum batin adalah mengetahui kehalusan syariat. Wala yunkiru syai'an minhuma illa kafirun aw fajirun. Orang yang mengingkari ilmu hakikat ni, apa dia kata? Tidak ada yang mengingkari sesuatu pun daripada kedua ini melainkan orang yang kafir atau orang yang fajir. That is a great warning from Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Lalu dia kata, waqad yatashabbahu bil qaumi man laysa minhum wa la yuqaribuhum fi syai'in minas sifat. Tidak ada yang mengingkari kedua-dua tersebut melainkan orang yang kafir dan orang pembuat dosa. Kadang-kadang mereka itu cuba-cuba untuk menyamakan diri mereka dengan satu kaum walaupun mereka itu tidak serupa dengan kaum tersebut pada satu sifat pun. Ini adalah orang yang hari ini dijual nama hakikat, tapi dia tak ada ilmu hakikat sama sekali. Duk mengajar hikam, Arab pun tak reti, baca terjemah, mana kau nak tahu makna sebenar? Kan? Ni lepas tu mulalah bawa terjemahan merapu-rapu-rapu. Ini yang dimaksud tuan-tuan Muhammad. Ni. Jadi yatashabbahu biqaumin wa hum syarrun min quta'it tariq. Orang yang curi ni, mereka ini lebih teruk berbanding perompak jalanan. Kenapa? Li'annahum yaqta'una tariqadz zahibina ila Allah. Sebab mereka inilah orang yang menyekat jalan orang-orang yang ingin menuju kepada Allah. Jadi tasawuf, isu paling besar dalam tasawuf ni adalah pendakwa-dakwi tasawuf. Ngaku saja macam orang tasawuf, padahal la ilma lahu fit tasawuf. Ini yang sebab itu kita ni kalau orang nak mengajar ni, nak ada tauliah mengajar kat negeri Selangor contoh dia, nak ada tauliah, betul ke dia faham? Betul ke dia boleh mengajar? Cek apa sifat ghadab pun tak tahu, kan? Tahalli bil fadail, takhalli anir radha'il wa tahalli bil fadail pun tak tahu. Apakah itu yang dinamakan dengan maqam muqarabah, musyahadah. Ni dia macam mana dia nak mengajar? Dia kena tahu semua benda tu. Hadirin walhamdulillah hafizakumullah. Tapi ada orang mengajar hakikat, benda ni fail. Bukan fail lagi, memang la alaqata biddin. Dia tak ada hubungan kait pun dengan agama, tiba-tiba nak jadi ustaz. Ini lagi teruk. Yang nak jadi ustaz ni bahasa Arab pun tak reti, yang jadi ustaz macam mana? Entah kena pandai bahasa Arab. Orang macam ni boleh katuk. Betul? Orang sekarang nak dengar apa? Orang nak dengar ni,
Orang-orang fancy ni cakap. Yang betul-betul ustaz, yang adik alim masyarakat, dia orang tak nak dengar. Betul tak? Berapa orang yang betul-betul ustaz ni tak ada masa nak layan TikTok. Yang suka layan TikTok ni kadang-kadang orang-orang merapu. Ini masalah paling besar. Okey. Quta'ut tariq, mereka ni mencemar nama tasawuf. Fatalakhasa min jami'i ma taqaddama anna al-haqiqata sulbus syariah. Kesimpulan daripada semua perkara tersebut ialah hakikah itu merupakan padanan bagi asy-syariah. Bal hiya lubbuha, bahkan ia merupakan intipatinya yang murni, wa sirruha al-khalis. Wa anna ma yutharu haulaha min itiradatin qad tasilu ilal kufri ahyanan. Perkara-perkara yang mengganggu di sekitarnya berupa sangkalan-sangkalan itu terkadang akan membawa kepada kekafiran. Marji'uhu ilal amraini, tempat kembali permasalahannya itu kembali kepada dua perkara. Ahaduhuma sawghul ma'aniha fi ibaratin ghamidatin ghairu ma'lufatin kama asyara ilaiha al-Hafiz as-Suyuti. Pertama adalah susunan kalimat, sirat yang digunakan adalah dengan ibarat-ibarat yang dalam, yang tidak mudah untuk difahami, yang tak biasa dia guna, seperti telah diisyarahkan oleh Al-Hafiz As-Suyuti. Sanihima, dia kata, yang kedua ialah kesamaran, tasyabbuhud dukhala, kesamaran orang yang menyusup di dalam ilmu tasawuf bi ahlil haqaiq, kama asyara ilaihi Izzuddin bin Abdul Salam. Jadi ada dalam tasawuf ni orang yang tak layak mengajar tasawuf tapi mengajar tasawuf. Ini yang kita nak ingatkan. Bahaya, paling bahaya ni orang macam ni. Yang kita ingatkan, mereka ini akan menjadi virus dalam tasawuf, menyebabkan kita penat nak bersihkan nama tasawuf. Orang geng-geng merapu ni. Sebab itu tasawuf perlu kepada orang yang berilmu. Tapi kalau koma dah tak nak belajar tasawuf, tak nak faham tasawuf, akhirnya ilmu tasawuf diculiklah oleh orang-orang yang tak layak. Cuba koma semua memang pakar tasawuf. Dia nak cakap pun orang semua tahu dia pembohong. Orang tak tengok pun. Jadi dia merepek dekat TikTok ke kat YouTube tu, viewers dia 2, 1, 2, 3. Dia buat fake account 5, 7. Dia penat dah guna, mati balik kan. Tak, itu fakta. Tapi sebab koma yang belajar tasawuf tak nak belajar tasawuf, habislah. Semua nak ambil Islamic banking, semua nak kira duit je. Betul. Anak tanya, sebab susah nak kerja. Tak habis-habis susah nak kerja. Anak lagi lah okey je nak kerja. Ustaz lain lah. Apa bezanya, sama-sama makan nasi. Betul tak? Wa ma midabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tengoklah, nanti semua ambil Islamic banking, bank semua dah penuh. Koma dah tak dapat kerja. Belajar habis banyak mahal-mahal kan. Lepas tu paling-paling masuk sekolah jadi cikgu. Cikgu tengok-tengok sekolah bagi dia pelajaran tasawuf. Padan muka, macam mana belajar matematik nak suruh ajar tasawuf. Songsang akhirnya. Kan? Tak boleh macam tu. Maksud dia ialah kita ikut, kita buat. Jangan kita belajar sebab saya nak jadi ni, saya nak kerja ni. Jangan. Kita buat kerana ini wajib, ini fardu, ini Allah dah dorongkan saya ke sini, saya pun tak boleh nak pilih. Itu dia kena macam tu. Niat tu kena betul. Betul tak? Ni. Okey. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Lalu dia sebut kat sini, wa ja'ala haula'i dukhala syarran min quta'it tariq, sehingga Izzuddin bin Abdul Salam menjadikan contoh mereka yang menyusup ini lebih keji, lebih teruk daripada daripada quta'it tariq, daripada perompak jalanan. Wa hadha ma hamala rijalul ashirah Muhammadiyah
waffaqahumullahu ala qiyami bi hamlatin wasi'atin litadhhirit tasawufi mimma ulsiqa bihi min bid'ain wa khurafatin. Inilah apa yang telah diusahakan oleh rijalul ashirah Muhammadiyah. Ni nak kobar kan ni. Jadi Syekh Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari, dia mengiktiraf Ashirah Muhammadiyah. Ashirah Muhammadiyah ni suatu golongan tasawuf yang dipelopori oleh Syekh Zaki Ibrahim. Syekh Ibrahim Zaki ke Zaki Ibrahim di Kairo. Di Kairo lah, di Mesir. So dia ada satu murid nama dia Syekh Ahmad Muhanna ke Muhammad Muhanna, lebih kurang macam tu lah, Muhanna. Dia nak, saya patut jumpa dia tapi tak dapat hari tu. Last meeting tak sempat nak jumpa dia. Dia pun dah sedia nak jumpa tapi timing tak dapat, busy sangat kursus. So melepas pertemuan tersebut. Tapi tujuan Ashirah Muhammadiyah ni, Syekh Zaki Ibrahim ni dia karang banyak kitab untuk membetulkan kesalahfahaman orang luar terhadap tasawuf dan merotan dengan cara majazi lah orang-orang di dalam tasawuf pakai baju tasawuf tapi merosak tasawuf. Ini adalah Syekh Zaki Ibrahim. Dia ada banyak kitab, ada dijual, boleh beli, boleh baca, boleh faham. So Syekh Abdullah bin Siddiq Ghumari menghormati Ashirah Muhammadiyah di dalam teks ini. Dia kata diorang ini yang diorang buat, waffaqahumullah, semoga Allah memberi mereka taufik, ala qiyamin, untuk mendirikan bihamlatin wasi'atin li'tadhhir tasawuf, iaitu apa? Iaitu menyuci dalam diri, menyucikan tasawuf daripada sebarang tomahan. Tomahan yang disandarkan kepada bid'ah dan khurafat di dalam tasawuf. Ini benda yang kita kena puji Ashirah Muhammadiyah. Wa irja'uhu ila ma kana alaihi ayyamas salafis salih minas sumui ar-ruhi, dan mengembalikan tasawuf kepada hari-hari kegemilangan dia pada waktu zaman salafus salih. Iaitu apa? Iaitu sumuwi ruhi, memiliki roh yang rohani yang tinggi, macam Imam Junaid, macam Imam Ash-Shibli, Haris Muhasibi, Al-Kalabadhi, At-Tusi, Abu Yazid Al-Bustami, Hasan Al-Basri, Ja'far Sadiq, Rabi'atil Adawiyah, Ibrahim bin Dinar, Malik bin Dinar, Ibrahim bin Adham, tersalah, Ibrahim bin Adham, Malik bin Dinar. Tu semua nama ulama-ulama hebat, rijalut tasawuf yang hebat, dan lain-lain, termasuk Al-Mansur Al-Halaj. Walaupun ada yang mungkin menolak dia, baca Imam Ghazali bela dia macam mana. Ni wa irja'ili. Lalu dia kata wa tahdhibil khuluqi, bagaimana dia penyucian akhlak. Waffaqallahul khuta, semoga Allah memberikan mereka taufik, wa haqqaqal amala, dan merealisasikan cita-cita tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Syekh Ali Jumaah, dia, saya pernah dengar salah satu ceramah dia, dia berpegang pada manhaj Ashirah Syekh Zaki Ibrahim, Zaki Ibrahim, Ashirah Muhammadiyah. Dia ambil banyak manfaat daripada Zaki Ibrahim, dan juga dalam fatwa dia banyak merujuk kepada beliau. Selain dari itu, Syekh Abdul Halim Mahmud, ulama Azhar. Syekh Abdul Halim Mahmud ni, kalau menurut dengar cerita Syekh Murtada, dia memang
Banyak yang mensandarkan dia sebagai waliyun min awliyaillah. Rektor Al-Azhar, Syekhul Azhar. Kitab dia tasawuf banyak tuan-tuan, boleh beli. Tak mahal pun. Beli satu set. Saya beli satu set. Berapa ratus ringgit je. Baca tu banyak dia tu. Setiap yang saya baca tu ada ilmu baru. Wah, kitab dia kecil-kecil. Abu Madian Al-Ghawth, kan? Hasan Al-Basri, Munkith Minad Dhalal. Mungkin Minad Dhalal saya dah ngaji, tapi baca depan dia punya preface, explanation dia tentang Imam Ghazali. Apa Imam Junaid. Abul Hasan Asy-Syadzili, Tarikat Syadziliyah dan Madrasah Syadziliyah. Fatwa-fatwa dia tentang tasawuf. Hujah-hujah dia. Baca dia memang Masya Allah. Dan dia ada syarah hikam. Di akhir hayat dia, dia duduk dekat, kan makam dia dekat Muqattam kan. Bukan, dia tempat lain. Tapi dia ada bilik dekat Muqattam, dekat makam Ibnu Athaillah Sakandari tu. Bilik dia, itu ada tempat Syekh Abdul Halim Mahmud duduk kat situ tiap-tiap hari di akhir hayat dia. Ni hadir wal hadir hafizakumullah. Al-hadithut tasi'u, hadis yang ke-9. Kita berhenti asar, okay? Al-hadisu at-tasi'u, hadis ke-9, al-mukasyafatu, membahas tentang mukasyafah. Mukasyafah banyak pula, ada orang nak datang. Okey. Al-mukasyafah, yaitu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Jadi salah satu isu adalah mukasyafah. Betul ke ada kasyaf ni? Mukasyafah. Hadis yang ke-9, di total ada 10 hadis. Lepas tu dia tambah isu-isu yang panas. Jadi hadis ini bermaksud bertakwalah, takutlah kalian semua. Takutlah, awasilah firasat orang mukmin. Kerana sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah. Hadis rawahu Tirmizi, dalam Imam Tirmizi. Wa Ibnu Jarir, dalam Ibnu Jarir Tabari lah maksudnya, dalam tafsir Tabari. Wa Ibnu Abi Hatim, tafsir Al-Quran Azim. Wa rawahu Tabrani fil Kabir, Imam Tabrani riwayatkan dalam kitab Mu'jamil Kabir. Wa Abu Nu'aim fi Tibbin Nabawi, Abu Nu'aim juga ada kitab Tibbin Nabawi selain kitab Hilyatul Awliya. Wa Tirmizi Al-Hakim, Hakim Tirmizi. Hakim Tirmizi ni, dia bukan Imam Tirmizi, dia Hakim At-Tirmizi. Dia Sufi. Imam Tirmizi pun Sufi, tapi dia muhaddis juga. Dia ada kitab nama dia Nawadirul Usul. So Hakim Tirmizi ni fi Nawadirul Usul, dalam kitab Nawadirul Usul, itu kitab dia, kitab hadis. Dia Sufi. Dia yang buat kitab tentang Khatmul Awliya, yang nanti Syekh Ahmad At-Tijani Khatimul Awliya kan. Ni itu orang yang tak faham, dia tak tahulah, dia tak baca Hakim Tirmizi. Ni Khatmul Awliya ni, min hadisi Abi Umamah radhiyallahu anhu. Wa rawahu Ibnu Jarir, dan meriwayatkannya Al-Imam Ibnu Jarir. Wa Abu Nu'aim min hadisi Ibnu Umar, daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa rawahu Ibnu Jarir min hadisi Thauban, dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari hadis Thauban radhiyallahu anhu. Wa lafdhuhu lafazih ihdharu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah wa yantiqu bi taufiqillah, yang bererti yaitu awas, hati-hatilah kalian semua, waspadalah kalian semua dengan firasat orang mukmin, kerana sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya Allah dan berbicara dengan petunjuk daripada Allah, bitaufiqillah. Ini menunjukkan ada firasatal mukmin. Mukasyafah lah.
Apa dia jawab? Wa huwa hadisun hasanun. Hadis yang disebutkan ini adalah hadis yang hasan, baik. Kama qala al-Hafizani Nuruddin al-Haythami wa Jalaluddin as-Suyuti, seperti yang telah dikatakan oleh Syekh Nuruddin al-Haythami, muhaddis yang saya dah sebut pagi tadi, wa Jalaluddin as-Suyuti, dan juga oleh Imam Jalaluddin as-Suyuti, al-Hafiz terakhir. Wa auradahu Ibnu Jauzi fil mawdu'at falam yusib. Jadi Imam Ibnu Jauzi ada meriwayatkan dalam kitab mawdu'at, tapi dia tak betul. Salah lah maksud dia. No, bahasa dia halus, bukan dia kata dallun mudil. Dia katalah tak betul lah, lam yusib, tak betul. Dia tersalah. Ni Ibnu Jauzi yang anda sebut tu. Dia yang karang kitab Talbisul Iblis. Dekat Malaysia ni entah kenapa orang suka sangat nak baca kitab tu. Anak pergi Azhar itu dikritik. Dia kata kitab ni bukan Talbisul Iblis, kitab ni yang kena Talbisul Iblis, sampai macam tu. So anak pun tak berani, sebab Ibnu Jauzi ni ulama besar. So anak cerita je lah kat koma apa yang terjadi kat sana. Kan, anak riwayatkan saja. Syekh Usama Syekh Azhari dia kata Talbisul Iblis tu kitab Ibnu Jauzi itu yang kena Talbisul Iblis, dia kata macam tu. Betul. Ini saya tak tipu ni, dia kata Syekh Ahmad Mamduh. Saya bukan Azhari. Saya tak belajar dekat Al-Azhar, tapi sempat celup lah kat Al-Azhar. Bukan masuk ni, mengaji kat masjid dulu 2012. Tunggu isteri saya final year. Dia bukan final year, dia tinggal 2 madah. Sebab kahwin dengan saya, dia tak siap lagi 2 madah. So dia nak ambil habiskan 2 madah. So saya temankan dia lah 4 bulan. Dia pergi hujan tu, saya duduk bawa baby yang sekarang nak masuk form 1. Padahal tu duk tolak-tolak tu okay, budak ni nanti besar, nak belajar agama sekali. Tak apalah. Okey, tapi inti dia, kalaulah saya bagi tahu tuan-tuan, kalau saya dapat masuk Al-Azhar ni, masya-Allah. Memang saya tak berhenti, tak laki pagi sampai malam sampai duduk sana sampai tua pun tak apa. Kalau saya lah, sampai dah kerja, dah balik Malaysia ni, dah cakap kat isteri saya, kalau kita ambil EME, jadi EME dekat Mesir nak tak? Isteri saya very happy, sangat suka. Sebab dia memang cinta Mesir. Betul. Ibarat orang kata kalau dah minum air Nile ni tak nak balik. Tapi yang koma dah dekat sini tak apa, nak buat macam mana, kan? Cuma sebab itu, kalau boleh, kalau mereka datang ke sini, kita jangan tinggalkan kesempatan untuk mengambil ilmu mereka. Sebab apa? Ilmu ulama Azhar ni, masya-Allah. Saya lulusan Morocco. Ya, saya belajar dekat Qarawin. Ya, ulama Qarawin hebat-hebat. Ya, cuma satu je ulama Qarawin ni, dia orang Maliki. Anak tak boleh dah gaji fikih Syafi'i. Kat sana, kat Azhar ni, Syafi'i ada, Hanafi ada, Hambali ada, Maliki ada. Khalas. Semua ada, tuan-tuan. Seronok nak ngaji. Dan tasawuf, ya, Morocco memang tasawuf hebat. Cuma tidak, ya, dia hebat, dia penuh, zawiyah penuh, baca Dalail Khairat semua penuh. Tapi nak mengaji hikam ni punyalah susah. Saya nak ngaji hikam tu punyalah susah. Kat Mesir ni, sana ada, sini ada, Soleh Ja'fari ada, pergi situ ada, pergi Ruah Azhar ada, pergi mana-mana pergi. Ada masjid, nama dia Masjid Muhammadi kalau tak salah. Masjid dah lama, tapi saya baru jumpa tempat Syekh Ahmad Muhanna tu. Saya pergi ngaji Syekh Ahmad Mamduh, dia mengajar kat situ. Bayangkan dekat Darul Ifta' Mesir ni, Darul Ifta' Mesir ni, kita tengah bahas fatwa ni, boleh pula syekh-syekh tu semua dengan pegang tasbihnya, dengan berzikir je sambil hukum hakam fiqah dia. Ni mana nak cari ni tu. Orang sekarang ni, pensyarah kadar, dia pegang tasbih pun malu. Kerana kata sufi yang susah kan. Kan macam tu. Anak kata ayo.
Padahal kalau anak kat sana dia kata dia terus terang dia kata Syekhul Islam Zakaria Ansari wa huwa Sufi wa Syadzili, Ibnu Hajar Haytami Syadzili, As-Suyuti Syadzili, Sakhawi Syadzili, tu semua Syadzili tu. Apa masalah dia kata? Syekh Amin Kurdi, Naqsyabandi, murid dia ulama Azhar banyak. Dah bagi contoh lah. Sebab hari tu ada satu ulama, saya lupa nama dia. Dia datang jumpa mufti wilayah. Waktu tu saya ada mesyuarat dengan mufti wilayah. So mufti wilayah tanya depan semua jawatankuasa fatwa dengan saya ada sekali. Kenal tak Syekh Amin Al-Kurdi, sahib Tanwirul Qulub? Dia sebut ini huwa syekhu masyayikhina. Dia kata tu. Jawab terus direct. Kat Malaysia ni nanti tak nak nanti kita orang kata kita sufi, takut. Kan nak baca mana? Dan saya kat Morocco pun ada sifat macam tu di kalangan beberapa pensyarah. Dekat universiti ada yang tak nak nampak gitu. Kecuali yang singa-singa lah, macam Dr. Khalid semua, dia tak apa, dia berani. Ada yang lain tu tak berani, tak nak zahir. Aduh, diri wal hadir abidakumullah. Koma lagi lah. Tahu sangat lah. Wa rawa Ibnu Jarir wal Bazzar, dan meriwayatkan Imam Ibnu Jarir dan Imam Bazzar. Tinggal 20 minit. Asal kau pun 4.20. 4 berapa? Tak nampak lah. 28. Cantik. Boleh habis. An Anasin, daripada Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bitawassumi. Ni hadirin wal hadir abidakumullah. Sesungguhnya mana tadi? Sesungguhnya Allah SWT memiliki hamba-hamba yang mengenali manusia dengan melihat tanda-tanda. Isnaduhu ala syartil hasan. Menurut Sidi Abdullah bin Sidi Qumari, sanad dia adalah mengikut syarat hasan. Tapi ini yang kata Sidi Abdullah, keluarga Qumari, dia berani lawan, dia berani sahihkan sufi, dia defend. Contoh di kitab ni. Tak semua orang berani. Hadzal hadisu aslun fi kashfi. Hadis ini adalah menjadi sandaran, menjadi asal, menjadi dalil dalam hal membahas kasyaf alladhi yaqa'u li kathirin minal awliya, yang berlaku pada kebanyakan para wali. Tajidul wahida minhum, yang kau akan menemukan salah seorang di kalangan mereka. Kan, seolah kalangan mereka, iaitu apa? Terdapat wali yang yukashafu asy-syakhsu bima hasala minhu fi ghaibatihi ka'annahu kana hadiran ma'ahu. Terdapat wali yang dinampakkan kepadanya perkara yang dilakukan oleh seseorang di belakang wali tersebut, seolah-olah ada mata kat belakang. Kan? Tak tahu, tiba-tiba dia tahu. Ini ada yang kata ni cerita dongeng lah, cerita. Ini ada dalam kitab Tabaqat, tuan-tuan. Macam mana cerita tadi? Ada budak, murid anak orang Kedah. Dia ni ponting tuition, dia pergi jumpa Pak Sumit. Dia pun Pak Sumit, kau nak membazir duit mak bapak. Contoh duit mak kau, bazir duit mak kau sebab dia tak ada bapak. Dia direct je kata macam tu. Macam mana dia tahu? Ini muka syafah lah di belakang wali tersebut. Ka'annahu kana hadiran ma'ahu, seolah-olah orang itu berada di hadapan mata bersama-sama dengannya. Wa nassa al-hafidhu Ibnu Hajar fil Fathil Bari. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan di dalam kitab Fathul Bari fi syarhi hadisi qatlil Khubayb, dalam menerangkan ketika beliau mensyarahkan hadis pembunuhan Khubayb. Tahu cerita Khubayb ni? Bukan Khubayb ni seronok lah entah, tapi iaitu kisah Khubayb. Nantilah nak cerita panjang, nanti cerita tak khatam. Itu salah seorang yang betul-betul anugerah. Lalu dia cerita radhiyallahu anhu, sahabat Rasul ni yang paling
banyak bersabar, tapi Allah anugerahkan dia semuanya cantik. Isteri yang cantik walaupun dia hodoh, kan? Lepas tu meninggal dia pun mati syahid. Masya-Allah. Ala anna ijabat ad-da'wati fil hali wa taqthir at-ta'am wal ma'i wal mukashafah bima yaghibu 'anil 'ain wal ikhbar bima sayati wa nahwi zalika qad kathura jiddan hatta sara wuqu'u zalika mimman yunsabu ilal salahi kal 'adah. Ini dalam kitab Fathul Bari, iaitu apa? Kejadian seperti doa dimakbulkan terus. Khubayb ni dia hodoh, tuan-tuan. Memang sangat hodoh. Tapi dia berdoa, dia memang Masya Allah, dia taat Rasul ni, sangat-sangat taat. Dia doa untuk dapat isteri cantik, dapat isteri cantik. Dan isteri dia betul-betul cinta dia. Padahal dia hodoh, sangat hodoh, kerdil, dia macam dwarf, very ugly, betul dalam hadis. Cek dan kisah tersebut. Di akhir hayat dia tu, sebab dia pergi lepas kahwin, baru kahwin ni kan, dia nak pergi jihad fisabilillah, nak ikut. Rasul kata kau pegang pedang pun tak sampai tangan. Bukanlah Rasul sabda macam tu, tapi basically to describe that dia tak sepatutnya pergi. Tapi kerana kecintaan dia dengan Rasulullah SAW, dia nak ikut. Yang ternyata bila Rasul cari Khubayb, cinta Khubayb, Rasul pun cinta Khubayb, cari Khubayb, ternyata dia meninggal dalam keadaan setelah berhasil melawan beberapa orang, kan, tanpa kalah lah ni, sampai at the end of his death, end of his life lah, dia meninggal dalam keadaan jihad sampai meninggal. Baca kisah Khubayb. Padahal isteri dia tu, bapa isteri dia tu, mertua dia tu macam heran dengan anak dia. Anak dia tu memang sanggup, sebab dia kata memang Khubayb, memang hati dia suci, bersih. Wah, dia jadi perempuan ni cantik, tapi dia nak kahwin dengan Yahudi sebab dia tahu hati dia bersih. Mana yakin perempuan-perempuan kat Malaysia yang cantik-cantik ni belum tentu macam tu. Betul. Ni. Sebab yang lelaki pun tak handsome mana pun belum tentu hati bersih juga. Ini contoh dia. Tapi that's the facts. Susahlah kita zaman ni nak bandingkan. So dia doa tu makbul. Ni, jadi apa kata Ibnu Hajar? Makanan dan air menjadi banyak. Lalu ini mahali syahid dia. Kasyaf. Dia itu kasyaf. Kasyaf terhadap perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata. Sayyidina Umar bin Khattab melihat apa yang terjadi di Parsi, kan? Di timur, jauh. Kita boleh nampak. Just bayangkan, ini karamah Syekh Yusuf Maqasari. Dan anda dengar daripada orang-orang yang ada di South Africa. And Syekh Yusuf Maqasari is not even an Arab. Dia orang Bugis, tuan-tuan. Orang Bugis, Makassar. Tapi kesan dia tu, dia bukannya lama dekat sana. Dia 4 tahun pun dia meninggal. Semua orang yang hidup di Cape Town pada waktu itu, diorang ni adalah dibuang oleh British dan Belanda. Penoreh getah, dia ada ladang lah, kan. I don't know lah what kind of work dia orang kena kerja tu. Tapi dan Syekh Yusuf Maqasari ni tak ada benda, dia tak boleh bawa kitab, tak boleh bawa apa, dia bawa isteri dengan anak-anak dia. Tapi isteri dia 4, anak dia banyak. Cerita dia sampai ke Cape Town. Bila kat Cape Town tu, just imagine, cuma saya tak dapat tengok bahasa Africans, bahasa South Africa yang asli, dia panggil Africans. Itu the only tulisan asal manuskrip yang wujud adalah terjemahan Al-Quran ke bahasa African yang ditulis oleh Syekh Yusuf Maqasari. How Syekh Yusuf Maqasari boleh tahu dan fasih bahasa mereka untuk dakwah mereka, dan semua masuk Islam waktu. Islam di Cape Town, di Johannesburg, di South Africa is very strong.
Dan dorang semua, hatta Indians, saya jumpa banyak, bukan sikit, all the Indians say Yusuf Maqasari. Ada macam terkejut, like macam memang betul-betul, he's a great saint, wali besar, nama je ada, jalan Yusuf Maqasari's Avenue, Makassar Avenue. Ni macam tu. Ini fakta. Macam mana tu? Kasyaf tak kan? Kita boleh belajar bahasa lain dengan terjemahkan lagi. Banyak. Macam mana nak gambarkan, macam mana Habib Abdullah Al-Haddad boleh karang banyak kitab macam tu sedangkan dia buta sejak umur 3 tahun. Ya, ni cuba bayangkan. Kalau bukan kasyaf daripada Allah, susah. So, ada boleh kita tak percaya kasyaf? Tak percaya fulan bin fulan kasyaf tu tak ada masalah. Tapi don't make fun of it. Ni bahaya Wahabi, dia suka make fun of it. Mau olok-olok, kutuk sana kutuk sini, tak apa, tak ada masalah. Kita sufi, kita bukan perangai macam tu. Tapi tengoklah, Allah Ta'ala tarik hidayah tu kan, dari orang yang mencaci maki wali ni, man adali waliyan faqad adzantu lahu bil harb, kan? Sampai hilang hidayah di akhir hayat dia. Ini kita kena hati-hati, jangan sampai kita tenggelam dalam perkara tersebut. Dan dah tengok macam mana ini disebut oleh Imam Sya'rani, Imam Suyuti. Dia pesan kita jangan, kalau tak setuju ni tutup mulut, diam. Kita biarkan dia, kalau salah pun di sisi Allah, yang dia salah macam mana pun, kalau dia bukan wali pun, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kalau dia betul dia wali, yang kita kutuk dia reflect kepada kita, betul ke tidak? Man adali waliyan faqad azantu lahu bil harb. Ini kita kena hati-hati. Ini yang disebut mukasyafah, bima yaghibu anil ain wal ikhbar, mengkhabarkan sesuatu yang bakal terjadi. Hari ini dia kata ni tilik nasib. Bukan tilik nasib, kadang-kadang dikasyafkan, dibagi tahu. Ni anak terus terang. Kiai Ana dulu dia ada guru, nama dia Kiai Mahrus Ali, Pondok Lirboyo. Bahaya Zamroji alim. Dia ada 2 kiai dekat jalan, satu jalan ni, jalan Pari Kandangan tu, dekat Kediri tu. Kiai Ash'ari Pondok Sembesari, Kiai Zamroji Kencong. Ini kiai saya, Kiai Zamroji Kencong. 2 pondok besar ni. Bukan besar lah, 2 pondok. Yang menariknya, Kiai Zamroji ni murid dia hanya 500 pada satu-satu masa. Tak banyak, tak kurang. Macam tu je. 500, 501, 502, turun balik. 500, 51, 52, turun balik. Tak lebih, tak kurang. Lepas tu Kiai Ash'ari ni murid dia banyak. 2,000, 3,000. Kat sana biasalah murid tu. Kiai Mahrus Ali ni, bila Kiai Zamroji cakap kat dia, doakan supaya dia boleh besarkan pondok dia, murid banyak dan semua ni. Kiai Mahrus Ali pegang tangan dia. Dia pegang Kiai Ash'ari, dia pegang. Kamu di Kalim Mazam tidak akan ada banyak murid. Murid kau banyak ni je. Tapi semua yang mengaji kat sini semuanya jadi ulama. Dia kata macam tu. Betul, dia kata semua jadi ulama. Paling rendah lah dia boleh mengajar Quran kat rumah di kampung tu. Tu doa dia dekat Kiai Zamroji. Dan ternyata memang betul. Saya termasuk batch terakhir murid dia, batch terakhir, sebab dia meninggal 1999. Saya masuk 97, 98. So saya sempat dengan dia, saya sempat subah dengan dia, saya sempat jaga dia, saya sempat ngaji dengan dia, saya sempat khatam, saya sempat ngaji Habib Abdullah Haddad ni kitab diniyah, nasaih diniyah dan lain-lain. Bila benda ni kita boleh nampak siapa yang sempat mengaji dengan dia, semua dari dulu sampai sekarang semua jadi ulama. Semua jadi ulama. Tak ada seorang pun yang tidak. So itu apa? Ialah salah satu kasyaf. Ini jadi kita tak kata lebih-lebih, bukan taksub, bukan apa, tapi itu fakta yang nampak. Ini zaman, dia kata tu zaman tahun 1960. Ana masuk 19 di akhir hayat dia, 1997, 98. Ini. Lalu dia kata,
hatta sara wuqu'u dzalika mimman yunsabu ila salahi. Okey, maaf. Dan lain yang lagi telah banyak sekali terjadi sehingga ia dianggap kebiasaan bagi mereka yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh ni mesti ada benda-benda yang macam ni. Berarti kita jangan bila orang kata yalah Syekh apa Pak Sumit dan lain-lain, kita jangan ngata buruk. Dia orang yang soleh. Adalah tu. Beliau juga berkata, disebut kat sini, wa qala aidan fi syarhi hadisi fi khamsin la ya'lamhunna Allah illallah. Illallah. Maksud dia apa? Beliau juga berkata semasa mensyarahkan hadis 5 perkara yang tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apa? Wa amma ma thabata bin nasil Quran. Adapun apa yang telah sabit dengan ayat Al-Quran, anna Isa alaihissalam qala innahu yukhbiruhum bima ya'kuluna wa ma yadakhirun. Sesungguhnya dia mengkhabarkan kepada mereka dengan apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan. Kan? Wa anna Yusufa qala, dan sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam berkata, innahu yumbihum bita'wili ta'ami qabla ayyatiya. Sungguhnya dia menceritakan kepada mereka takwil makanan sebelum ianya didatangkan. Kan? Ila ghairi dzalika, serta dalil lain yang jelas di dalam menunjukkan mukjizat dan karamah. Mimma dhahara minal mukjizati wal karamah fa kullu dzalika yumkin ayustafada minal istisna. Kan, sesungguhnya iaitu apa? Serta dalil, kesemua itu mungkin boleh difahami daripada pengecualian yang disebutkan di dalam firman Allah fi qaulihi illa man irtada minar rasulin. Min rasulin, iaitu kecuali kepada rasul yang diredainya. Fa innahu yaqtadi itla'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam ala ba'dil ghaib. Ayat tersebut menuntut tersingkapnya sebahagian perkara yang ghaib kepada Rasul. Ya, Rasul disikapkan perkara yang ghaib. Wal waliyu tabi'u lirrasuli anir rasuli ya'khudhu. Wali pula mendapatkan karamah tersebut kerana mengikuti Rasul yang disebabkan itulah mereka dimuliakan. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad SAW diitilakkan, disikapkan perkara gaib, akan tapi kadang para awliya pun disikapkan pada perkara gaib. Entah nak tahu lebih banyak, boleh baca Syekh Zahid Al-Kausari, dia ada kitab. Dia syarahkan bait-bait istighasah dengan silsilah tarekat Naqsyabandiyah. Bila dia bahas tentang Imam Abu Yazid Al-Bustami, entah baca dalam tu, dia bahaskan tentang ittila' alal ghaib, macam mana gambaran dia dan hujah dia dalam ilmu kalam. Itu yang best tu, sebab dia mutakallim. Dia bagi hujah dalam ilmu kalam. How do you explain? Ni. Lalu dia kata di sini. Lalu dia kata wabihi yukramu wal farqu bainahuma anna rasulah yattali'u ala dzalika bi anwa'il wahyi kulliha wal waliyu la yattali'u ala dzalika illa bi manamin aw ilhamin wallahu alam. Perbezaan di antara keduanya adalah tersingkapnya perkara tersebut kepada Rasul melalui kesemua cara penurunan wahyu dan mesti betul. Sedangkan wali tidak dapat mengetahui perkara gaib tersebut melainkan melalui mimpi dan ilham. Wallahu alam. Sedangkan wali adalah mendapatkannya secara mimpi atau ilham. Yang kadang-kadang macam tu. Sebab itu entah boleh rujuk salah seorang ulama besar ni. Saya waktu dekat Mesir hari tu, syekh-syekh dekat Darul Ifta' Misriyah tu,
Dia cerita, bukan seorang, dua orang cerita, dua mufti cerita depan Mufti Kedah, Syekh Busamah Mufti Kedah, ada profesor-profesor, jawatan-jawatan kuasa fatwa dari berbagai negeri, timbalan Mufti Perak, timbalan Mufti Selangor, timbalan Mufti wilayah. Tu orang besar-besar je hadir semua tu. Apa dia cerita? Dia cerita ni betul. Dia kata, bila dia tengok saya kan, dia semua tahu saya ni dari Morocco, sebab pakai jalabah Morocco. Dia kata Ataminal Maghrib, ada yang kenal lah. Dia kata, kau dah baca belum Al-Ibris fi kalami Sidi Abdul Aziz? Jadi Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini adalah seorang wali besar di Maghribi, di Fes, tapi dia majzub. Cuma kalau majzub ni Ustaz Aiman katakan dia tak boleh ada murid. Memang dia tak ada murid. Tapi ada seorang ulama besar nama dia Ahmad Ibn Mubarak As-Sijlimasi. Sebab itu kita jangan mudah bila tengok Al-Ibris, baca Al-Ibris tak faham, kita kutuk dia macam-macam lah kan. Ada orang sekarang ni, YouTuber ni duk kutuk macam tu, baca tak habis. Tahu tak siapa yang tulis kitab Al-Ibris fi kalami Sidi Abdul Aziz? Itu adalah Ahmad Ibnul Mubarak Sijlimasi, ulama zahir, alim, mutafannin. Dia ada ilmu kalam. Kitab ilmu kalam ni, Koma yang baru belajar ilmu kalam ni tak boleh kalahkan dia Syekh. Dia ta'alluq, dia tulis banyak-banyak kitab. Raddut Tashdid fi mas'alati taqlid, dan banyak kitab-kitab lain dia karang. Bukan satu tapi banyak. So Ahmad Ibn Mubarak Sijlimasi, dia hidup di zaman tu. Dia kumpulkan kalam Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sebab apa? Orang majzub ni tak nak kadang-kadang ada benda kasyaf yang terjadi. Sebab apa? Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh ni walaupun dia majzub, dia pernah mensyarahkan Sahih Muslim. Sahih Muslim macam mana nak syarahkan? Macam seolah-olah dia mengaji Sahih Muslim. Wah ini, entah boleh kata ini tipu lah ni apa. Macam mana entah nak tahu dia tipu? Yang tulis tu ulama siqah kan, ulama Ahmad Ibn Mubarak Sijlimasi. Dia ambil daripada Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Tujuan dia tulis tu adalah untuk merekodkan karamah-karamah Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kalam-kalamnya dikumpulkan. Al-aslu musbit, al-musbitu muqaddamu ala nafi. Kan? Yang mensabitkan ini yang didahulukan daripada menafikan. Tu kaedah dia. Kita tak boleh just simply kita kata dia penipu ke apa. Lainlah yang tulis ni memang kaki pembohong. Tapi Sidi Ahmad Mubarak, Syekh Ahmad Ibn Mubarak As-Sijlimasi, ulama zahir yang alim, yang soleh. Ini. So macam mana? How do you explain? Kasyaf. Bukanlah kita berguru dengan dia, kita ambil dia. Tapi kitab tu dia Syekh dekat mufti tu kata, ini boleh reflect pada diri kita. Tengok macam mana seseorang kan, yang majzub macam tu, Allah anugerahkan dia, kasyafkan dia berbagai ilmu yang kita tak boleh nak gambarkan. Betul ke tidak? Dari wal hadra hafizakumullah. Baik, InsyaAllah kita iktifak sampai sini. Kita masuk hadis ke-10 pada pertemuan yang akan datang. Setelah habis ke-10 tu dia masuk isu-isu yang berbangkit, yang juga disandarkan kepada hadis-hadis, tapi dia tidak sebut sebagai hadis sebab dia nak cukupkan dengan 10 bab. Yang lain tu dia nak jawab beberapa isu. Ingatkan saya kat mana stop. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.